Tuan Yang di-Pertua, ini merupakan satu belanjawan yang sangat penting, bukan saja kerana ia dibentangkan pada ketika negara kita sedang beralih dari pandemik ke endemik COVID-19, tetapi juga ia satu belanjawan pertama yang di bawah kerajaan Perdana Menteri Yang Berhormat Bera yang dikatakan menekankan konsep keluarga Malaysia yang sepatutnya melambangkan inklusiviti dan kesaksamaan antara semua rakyat, tak kira kaum, agama, latar belakang dan juga kesaksamaan wilayah-wilayah di seluruh negara. Namun, kalau kita betul-betul meneliti belanjawan ini, kita kena bertanya, adakah konsep keluarga Malaysia ini betul-betul dilambangkan secara saksama dengan izin equitable dari segi peruntukan dan bantuan yang diberikan untuk semua ada? Sama ada Encik Ali dari Kelantan, Encik Chong dari Selangor, Cik Anita Kauri dari Johor, Johnson anak George Michael di Sarawak ataupun Joshua Gimbang dari Sabah. Dalam belanjawan ini, memang kita tahu agenda pemekasaan Bumiputera diberikan keutamaan dalam usaha untuk merapatkan jurang kekayaan antara kaum di negara ini. Dan ini kami tak tentang. Tetapi implementasinya mesti betul untuk memastikan ia tidak disalahgunakan untuk memperkayakan segelintir golongan elit sahaja. Namun, secara asasnya, isu kesejahteraan semua rakyat secara keseluruhannya haruslah diberikan keutamaan dalam belanjawan ini. Contohnya, isu kemiskinan haruslah dilihat bukan dari secara holistik, tidak dari segi kanta kaum dan etnik. Masalah kemiskinan wujud di antara semua kaum. Kaum India, Melayu, Cina, orang asli, Kadazan maupun Iban. Punca sebenarnya masalah kemiskinan adalah disebabkan wujudnya golongan yang berkuasa, rasuah, menindas dan tidak ambil peduli terhadap golongan yang tertindas. Masalah kemiskinan sekarang memang kian meningkat disebabkan pandemik COVID-19 ini. Semakin banyak dari golongan M40 jatuh ke B40. Seluruh rakyat Malaysia akan terjejas, tak kira kaum maupun latar belakang. Oleh itu, kita tidak memperjuangkan satu etnik atau kaum. Tetapi salah satu ajaran daripada pandemik ini adalah kesusahan dan tragedi boleh melanda sesiapa pun. Dan kepentingan semua rakyat, semua keluarga Malaysia haruslah dibela, terutamanya dalam meningkatkan keupayaan kewangan rakyat pada waktu yang sukar ini mendepani cabaran pandemik COVID-19. Inilah yang penting, bukan isu nama timah. Kita harus, selain itu Tuan Yang Di-Pertua, kita haruslah lihat dari segi kesaksamaan pembangunan untuk wilayah terutamanya di Sabah dan Sarawak. Daripada peruntukan pembangunan, Sabah menerima 5.2 bilion, Sarawak 4.6 bilion. Saya nak tanya, Sarawak ni 120,450 km persegi lebih besar daripada Sabah. Tapi dana pembangunan Sabah lebih tinggi. Bukan saya kata kita kurangkan peruntukan ke Sabah. Mereka perlukan lebih banyak peruntukan. Tetapi saya percaya Sarawak kalau berdasarkan saiz demografinya, satu peruntukan yang jauh lebih besar haruslah diberikan kepada kami. 4.6 bilion hanya 6% daripada jumlah peruntukan pembangunan. Walaupun saya tahu secara asasnya ada peningkatan 0.1 bilion. Tapi with due respect dengan izin, it may be an increase, but it is not an adequate budget. Sekarang, negara sedang berdepan dengan pandemik. Banyak lagi haruslah diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak untuk mengimbangi pembangunan yang jauh ketinggalan, terutamanya di kawasan luar bandar. Tuan Yang Di-Pertua, dalam bajet 2020, Kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu telah menggandakan geran khas perkara 11D kepada Sarawak daripada 16 juta kepada 32 juta bagi tahun 2020 dan merancang untuk meningkatnya lagi kepada 64 juta dalam tempoh 5 tahun yang akan datang dari masa itu. Pemberian khas 112D ini sebelum ini tidak pernah disemak sejak tahun 1969. Bagaimanapun dalam bajet 2021, Kerajaan Perikatan Nasional telah mengurangkannya semula kepada 16 juta. Dan tahun ini, bajet ini, mereka terus mengekalnya kepada 16 juta berdasarkan angka dari tahun 1969. Adakah ini wajar?
Saya menyeru kerajaan memberikan penjelasan kepada saya. Ini satu perkara yang tidak dapat diterima oleh saya dan seluruh rakyat Malaysia Sarawak. Walaupun kami menandangi MOU ini, jangan sangka saya akan sokong bulat-bulat. Terutamanya tidak baik untuk rakyat yang memilih saya. Oleh itu saya menyeru kerajaan menyemak semula pemberian khas ini dan sekurang-kurangnya menggandakannya seperti yang dilakukan di bawah kerajaan PH yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, saya sebenarnya agak bimbang walaupun dengan belanjawan expansionary ini dan negara kita masih berdepan dengan pandemik, namun tidak ada sebarang peningkatan ketara dalam peruntukan kesihatan berbanding apa yang diperuntukkan untuk tahun 2021. Ia adalah peningkatan sebanyak 1.5% saja. Ia dikatakan kenaikan terkecil kepada belanjawan kesihatan dalam sedekat 10 tahun. Walaupun negara kita masih bertarung dengan COVID, pembedahan dan prosedur perubatan elektif tertunggak, pengesanan NCDs masih kurang, kekurangan sumber dan aset penjagaan kesihatan di Sabah dan Sarawak dan banyak lagi. Kenaikan ini sangat tidak cukup mencukupi. Kita ada 57,355 kes tertunggak prosedur yang bukan COVID, yang terdiri daripada kes berasaskan pembedahan ataupun perubatan. Dan terdapat hanya sedikit peningkatan dalam peruntukan sedemikian untuk menangani tunggakan tersebut. Bagi saya, tanpa menggajikan lebih banyak pekerja kesihatan atau menyediakan peruntukan khusus untuk membiayai prosedur-prosedur tersebut di hospital swasta, kita tidak dapat clear the backlog dengan izin. Dan ini akan memberikan kesan kepada prognosis pesakit tersebut. Selain itu, walaupun kesihatan mental kerap disebut semasa ucapan belanjawan, hakikatnya peruntukan untuk bidang penjagaan kesihatan ini masih kekal sangat rendah daripada apa yang diperuntukkan pada tahun 2020, di mana kita lihat satu penurunan yang sangat signifikan. Kita masih menangani kesan daripada krisis COVID-19, peningkatan kemurungan, penyakit mental, cubaan bunuh diri, dan semua ini haruslah ditangani dengan betul dengan peruntukan yang komprehensif, tetapi malangnya kita tidak lihat di sini. Jadi saya nak tanya, adakah kenaikan 1.5% dalam belanjawan kesihatan penjagaan kesihatan ini mencukupi? Jawapannya jelas tidak, dan ini sangat membimbangkan. Selepas hampir 2 tahun COVID-19, adakah kita tak sedar lagi bajet 2022 ini gagal menunjukkan bagaimana kekurangan tenaga kerja di hospital dan klinik kerajaan akan diselesaikan juga. Tiada pengumuman mengenai penciptaan lebih banyak jawatan tetap ataupun langkah yang konkret untuk mengekalkan doktor kontrak kami dalam perkhidmatan untuk jangka masa yang lebih panjang. Tuan Yang di-Pertua, isu yang terakhir yang saya nak bangkit. Banyak yang membincangkan tentang vaksin COVID-19. Tapi saya ingin menyentuh sedikit tentang satu vaksin yang lain. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Kesihatan tentang laporan dan progres program imunisasi pneumokokal kanak-kanak pada tahun 2020 dan juga 2021. Kita tahu bahawa pneumonia membunuh lebih ramai kanak-kanak berbanding penyakit berjangkit yang lain, meragut nyawa lebih 800,000 kanak-kanak di bawah 5 tahun setiap tahun, ataupun sekitar 2,200 setiap hari. Di Malaysia, kejadian penyakit pneumokokal invasif ataupun IPD dianggarkan sebanyak 3.8 bagi setiap 100,000 kes setiap tahun. Saya ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan tentang keputusan Kementerian Kesihatan untuk memilih vaksin pneumokokal PCV10 yang sememangnya saya mengakui lebih murah, tetapi tahap pelindungannya terhadap strain bakteria adalah jauh lebih sedikit kalau kita banding dengan PCV13. Saya khawatir kerajaan akan, dengan izin, penny wise, pound foolish dalam keputusan untuk membeli vaksin PCV10 ini. Terutamanya kerana anak-anak kita tidak diberikan akses kepada vaksin yang lebih baik, yang mungkin tidak dapat mencapai sasarannya untuk menyediakan perlindungan yang mencukupi daripada semua serotip yang ada di negara kita.
Stereotip yang biasa dikesan di Malaysia ialah stereotip 6A dan 19A yang sebenarnya tidak dilindungi di bawah PCV 10. Manakala PCV 13 menyediakan liputan yang lebih meluas penyakit pneumococcus invasi IPD secara konsisten di kebanyakan negara di Asia dan of course di seluruh negara. Di Malaysia, PCV 13 menyediakan 86.1% liputan serotip bagi serotip IPD pada kanak-kanak bawah 5 tahun berbanding hanya 62.9% liputan serotip untuk vaksin PCV 10 ini. PCV 13 telah menunjukkan pengurangan ketara dalam IPD dan pneumonia yang diperoleh komuniti seperti yang dibuktikan di negara seperti Perancis, Amerika, Syarikat, England dan juga Wales. Berkenaan dengan IPD yang disebabkan oleh serotip 19A, negara seperti Denmark, UK, Perancis, Ireland, Spanyol yang memperkenalkan PCV 13, mereka jelas menunjukkan pengurangan. Tidak seperti negara yang mulanya memperkenalkan PCV 10 seperti Finland, Chile, Brazil, Bulgaria, Belgium. PCV 13 juga telah membuktikan keberkesanan dunia sebenar yang pantas dan berterusan untuk mengurangkan penyakit mukosa sama ada pneumonia, acute otitis media secara global. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat terdapat pengurangan keseluruhan 72% dalam kemasukan ke hospital pneumonia bagi tempoh di mana PCV 13 telah diperkenalkan kalau kita bandingkan pre-PCV 13. Di negara yang menggunakan PCV 10 dalam NIP, PCV 10 diperhatikan sama ada tiada kesan berkekalan atau peningkatan serotip 19A IPD dalam kedua-dua populasi kanak-kanak dan dewasa. Jadi, kos ini isu kos. Kertas kerja WHO pada 2019 mengenai vaksin konjugat pneumococcus pada bayi dan kanak-kanak di bawah 5 tahun dengan menjelas menyatakan walaupun PCV 10 mungkin lebih murah pada mulanya, tetapi jika kita menilai dalam tempoh 5 tahun, PCV 13 dianggarkan menjimatkan tambahan ringgit Malaysia 696 juta jika dibandingkan dengan penggunaan PCV 10. Minta rumuskan, Wabi. Okey, saya rumuskan 2 minit. Kalau kita lihat data khusus kepada Malaysia, analisis keberkesanan kos untuk Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2020 didapati bahawa pengenalan PCV 13 ke dalam NIP kita untuk kanak-kanak berumur 0 ke 2 tahun dijangka bukan saja akan mengurangkan beban penyakit secara keseluruhan, tetapi juga dengan izin contribute to significant savings from direct medical costs and indirect costs related to productivity loss as well as higher magnitude of net cost saving for the health system. Jadi, kajian ini jelas menunjukkan kalau PCV 13 diperkenalkan di Malaysia, ia dapat mengurangkan secara jangkaan 4,086 kes IPD, 106,833 kes otitis media, 25,700 kes pneumonia dan menjimatkan USD 160 juta dalam tempoh 5 tahun. Jadi saya percaya penting untuk Kementerian Kesihatan untuk membuat keputusan ini untuk bertukar dari PCV 10 ke PCV 13 untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak kita dan juga menjimatkan wang dalam jangka masa yang panjang. Jangan kita penny wise, pound foolish at the expense and safety and the health of our young ones, dengan izin. Dengan itu, saya akhiri perbahasan saya dan saya berharap kerajaan akan menerima cadangan saya serta memastikan pelaksanaan dan implementasi belanjawan ini dijalankan secara baik tanpa sebarang ketirisan dan penyelewengan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching.